Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan PDP oleh kerana banyak sekolah PDPR ni, kita teruskan PDP kita dengan menonton video. Pelajar boleh belajar tanpa bimbingan guru bersama dengan santai sejarah sebab saya akan bimbing pelajar dengan PDPC dan bimbingan menjawab. Okey. Kelas saya ni dah sampai pada tajuk 6.3. Kalau pelajar bersama dengan saya, kita dah sampai tajuk ini dah. Tengok 6.3 ni, kita dah nak sampai tajuk menangani ancaman komunis. Selepas kita belajar tentang cabaran-cabaran sehingga berlakunya pemisahan Singapura dalam tajuk 6.2 SP Hari ni kita nak tengok ancaman komunis. Tengok dalam bahagian pertama tu, kalau soalan tanya, awal-awal dia dulu bertanya ni, komunis ni buat apa? Kalau kita tengok di sini, awal-awal dia kata komunis ini dia telah melakukan serangan bersenjata. Ini satu. Terhadap pasukan keselamatan. Mungkin ini huraian. Terhadap anggota keselamatan. Satu. Dua, menyerap masuk ideologi komunis. Dia masuk dalam kesatuan sekerja dan sebagainya. Ini nombor dua. Nombor tiga, melakukan kegiatan sabotaj. Ini pelajar boleh tengok dalam cerita Bukit Kepung. Melakukan kerja sabotaj. Dan kita nampak tiga ni yang berlaku ni. Ini tiga ni. Pelajar kena faham. Ini ancaman. Ini kalau soalan tanya, apakah ancaman komunis tadi? Dan kita kena tengok satu persatu. Ancaman macam mana ancaman dan apa kerajaan kita buat. Okey. Yang pertama ini, di Sarawak. Kita dah belajar tentang CCO ini dalam tajuk tingkatan 4. Okey. Kita nampak di sini komunis ni melakukan kegiatan serangan dan subversif. Ini kena tengok istilah ini. Maksudnya dia telah bersama dengan orang awam. Dia telah minta orang awam masuk. Orang awam bantu dia. Kalau tak bantu, mereka akan dibunuh dan sebagainya. Baik. Ancaman apa? Okey. Yang pertama di sini, di Sarawak ni, yang pertama ancaman ni ialah berkaitan dengan serangan senjata. Tengok balik yang atas tadi kan. Serangan senjata tadi, nombor satu tu. Ini uraian dia. Apa kerajaan kita buat? Kita nampak di sini, mereka terlibat dalam politik. Politik apa? Kita nampak di sini, masuk dalam kegiatan politik dan menentang gagasan Malaysia. Bila diburu oleh askar kita lah, ataupun kerajaan Malaysia, mereka ni lari ke sempadan. Lari, nampak ni, melarikan diri ke sempadan. Dan di sini mereka membentuk parti. Itu sebab kita kata tadi politik. Parti PKKU, Parti Komunis Kalimantan Utara. Kita nampak. Dan yang menentang ni kita nampak lah. Dan hasrat mereka ini, kita mudahkan cerita, nak membentuk Republik Komunis. Sebuah negara komunis dalam cerita. Dan tindakan mereka ni bukan saja di situ. Mereka juga telah menyerang orang awam dan sebagainya. Takkan kerajaan kita senyap saja. Ini tahun 50-an Jadi macam mana kita atasi? Ada dua cara. Ada dua kaedah. Kalau soalan tanya di sini, mungkin 6, mungkin 8. Dua kita kena faham. Satu ialah perang saraf. Dua ialah operasi tentera. Tengok perang saraf. Nama perang saraf, dia perang tanpa guna senjata. Kita guna tactical.
Ini senang cerita tanpa senjata lah. Tactical. Tanpa senjata. Macam mana kita tengok? Dia macam perang dingin lah. Perang tanpa guna senjata. Yang pertama ialah senang saja kita nak ingat, semua kebanyakannya huruf M. Perhimpunan awam. Dalam perhimpunan itu diingatkan tentang bahaya komunis. Apa tujuannya? Ini tujuan. Supaya dia memberi kesedaran bahayanya ancaman komunis kepada orang awam. Jadi orang awam yang tengok takutlah sikit. Yang kedua, risalah. Menyebarkan tentang bahayanya ancaman komunis tadi. Risalah untuk menyampaikan maklumat. Iaitu mengisytiharkan kawasan putih. Tahu kawasan putih? Kita ada kawasan putih dan kawasan hitam. Kita nampak dah belajar ni. Kawasan putih ni kawasan yang bebas daripada ancaman komunis lah. Kalau kawasan hitam tu kawasan yang komunis kuat, hebat. Di situ dari segi kawalan askar tinggilah sikit untuk memastikan tidak mengganggu gugat keselamatan awam. Pengampunan, program pengampunan dan infrastruktur. Bila infrastruktur kita baik, maka komunis sukarlah untuk merapatkan diri kan dengan masyarakat tempatan. Itu perang saraf. Soalan awal dia tanya apa? Buktikan usaha kerajaan menangani ancaman komunis. Usaha kerajaan menangani ancaman komunis terdiri daripada dua kaedah. Ini. Ada dua tadi kan? Saraf, tentera. Kalau tentera, tengok muka surat sebelah ni. Besar pula Okey. Kalau tentera kita nampak kecilkan sikit. Itu operasi tentera. Nampak gambar peta tu. Ini pelajar boleh detail. Bila kita tengok peta, kita nampak operasi ketenteraan yang telah dibuat oleh kerajaan kita pada waktu itulah. Kalau kita tengok antara operasi-operasi, contohnya operasi Hammer. Operasi Hammer ni ini di Sarawak yang mana dalam operasi ini komunis ni bahaya. Dia telah membunuh orang awam. Macam mana boleh berlaku operasi ini? Bila komunis bunuh orang awam, kerajaan menggunakan pakai kaedah dalam rancangan Brinks yang diperkenalkan oleh Lord Brinks tu, dan kita namakan operasi Hammer ni. Dia operasi yang tujuan untuk memenangi hati rakyat. Maksudnya rakyat menyokong anggota keselamatan ataupun tentera dengan memberi maklumat sehingga parti komunis ataupun komunis pada waktu itu lemah. Nampak di sini macam mana dia buat? Pelajar boleh baca di sini. Mendirikan pertempatan. Bila pertempatan ini didirikan dan mereka ni dikawal, nampak sini, dikawal dan dikenakan perintah berkurung, maka komunis tak dapat maklumat lah. 24 jam komunis tak dapat maklumat, tak dapat makanan dan sebagainya. Jadi komunis tu secara tak langsung dia akan lemah lah. Lepas itu kita nampak daripada tindakan tadi, gerakan ini mula goyah. Goyah ni apa? Goyang lah, goyang. Makin lemah. Dan kita nampak akhirnya operasi ni tamat tahun 1970. Dan kita nampak operasi ini berjaya atau tidak. Berjaya lah. Dia telah berjaya melemahkan pengaruh komunis di Sarawak, di mana kesannya ni 500 anggota komunis keluar menyerah diri. Jadi pelajar kena baca sebab ini fakta. Dia tak boleh bukan kebat. Baca di sinilah pada sudut informasi untuk kita memahami tadi. Baik. Ini operasi Hammer. Tengoklah dengan detail dan menunjukkan kejayaan di Sarawak. Di Semenanjung, kita nampak di Semenanjung ni
Komunis ini dia melakukan macam cerita Bukit Kepong. Tengok cerita Bukit Kepong tu. Dia melakukan serangan hendap terhadap pasukan hendap ni maksudnya serangan mengejut. Dan telah membunuh beberapa pegawai kanan. Kanan ni maksudnya pemimpin utama lah. Contohnya di mana serangan hendap dia? Di Keruh, Perak. Telah menembak mati ketua polis negara, bukan calang-calang ni. Dan kita nampak ketua polis negeri Perak pun ditembaknya pada waktu itu. Tak cukup tembak, diseksa pula orang awam di Kedah. Tak cukup lagi seksa, tembak, seksa, dia musnahkan harta benda. Jadi sudah tentulah kekejaman ini kita tak nak berulang lah. Dan kita boleh tengok detail dalam QR code ni. Pelajar boleh tengok serangan komunis terhadap pekerja Jabatan Kerja Raya. Dan kalau kita tengok dalam cerita Bukit Kepong, macam mana dia memusnahkan jabatan kan. Tengok kejam. Ini gambar dalam surat khabar. Kita nampak KPN, Ketua Polis Negara telah dibunuh, bawah Ketua Polis Negeri dibunuh. Jadi takkan tentera kita senyap saja. Kematian-kematian kita nampak telah menyebabkan kita usaha lebih gigih lah untuk mengatasi dia. Tak cukup di situ. Tengok sini. Tugu negara juga telah dibom oleh komunis. Tujuannya apa? Dia nak menimbulkan kita nampak situ menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan untuk kerajaan mengambil tindakan tegas. Jadi bila dia bom saja tugu negara ni, apa kita nampak rakyat marah lah. Dan diminta kerajaan mewujudkan akta keselamatan dalam negeri supaya tak berlaku lagi lah. Tengok gambar ni. Jatuh. Tugu negara kan ada askar kita yang atas tu. Jatuh ke bawah. Dan kerajaan apa buat? Sini tengok. Pelajar boleh tengok. Ini ada latihan saya nanti pelajar jawab. Dan saya nak tunjukkan yang ini pelajar baca, yang ini ni nombor 2 ni. Kerjasama kita dengan negara Thailand. Dan negara Thailand tu menamatkanlah iaitu pada tahun 1989 dalam perjanjian di Hat Nyai ini, PKM setuju membubarkan unit bersenjata dan memusnahkan. Ini maksudnya dia letak jawatan lah, letak senjata antara PKM dengan kerajaan Malaysia. Kita pula bekerjasama dengan negara Thailand. Jadi di sini tindakan ini telah melemahkanlah komunis. Pelajar boleh jawab soalan yang cikgu bagi dalam grup Telegram. Yang ini pelajar boleh baca rumusan dia macam mana lah Baik. Tengok di situ Ini adalah tajuk kita yang SP3 ni, berkaitan dengan ancaman komunis. Okey, itu saja kelas hari ini. Kita sambung lagi pada insya-Allah nanti ada video-video lain yang cikgu akan masukkan.